aktiviti yang lebih positif, lebih kukuh as more ekonomi dibuka pada bulan lepas. Dan kita dapati angka-angka untuk PMI bagi Eropah menunjukkan bacaan yang lebih positif, terutamanya untuk sektor perkhidmatan hari ini. Jadi komposit menunjukkan bacaan yang lebih positif untuk European. UK sama, kita ada untuk services sector, angka final dia adalah lebih tinggi. Untuk sesi US pada malam ini kita akan ada ISM Services, market juga menjangkakan bacaan yang lebih tinggi. Saya masih tak nampak soalan anda. Kejap tekan refresh sampai nampak muka saya. Okey. Untuk sesi US pada malam ni, perhatian adalah kepada ISM Services PMI, di mana pasaran menjangkakan bacaan yang lebih tinggi. Selain daripada itu, kita juga akan ada tanda aras ataupun satu indikator kepada angka NFP. NFP pada malam esok, tapi malam ni kita akan ada ADP Non-Farm Employment Change. Market menjangkakan bacaan yang lebih rendah berbanding dengan sebelumnya, tetapi apa pun dia berada pada angka yang tinggi. 645,000 ni tinggi. Biasanya anda nampak ADP ni sekitar 100-200,000. Saya betul unemployment claim data mingguan juga dijangka sekitar 400,000. Waalaikumsalam Dil, Bat, Pian dan rakan-rakan yang lain. Aryan, waalaikumsalam. Okey. Lain daripada tu, kalau kita tengok dekat chart, apa yang kita nampak semasa untuk indeks tak ke mana, masih dalam masih in this range, dalam movement sideways. Ini sesuai dengan apa yang kita nampak sebab lagi 2 minggu kita akan ada FOMC. Ini yang sedang berlaku dalam pasaran. Awal pagi tadi kita ada talk about tapering, di mana kita tahu bahawa Fed is trying untuk support ekonomi. Ada pelbagai polisi dia. Dua yang utama adalah interest rate yang berada dalam tahap yang rendah, between 0 ke 0.25. Itu adalah kadar Fed Fund Rate semasa. Ini yang pertama. Dia cuba supaya interest rate rendah, pinjaman boleh berlaku dalam kadar yang lebih rendah, dan kita akan ada lebih ramai peminjam, menyokong kepada perbelanjaan dalam ekonomi. Itu kaedah yang pertama. Yang kedua adalah menerusi asset purchase dia, asset purchase. So dalam asset purchase, apa yang dia buat adalah QE lah, simple. Quantitative easing. Apa yang dia buat adalah dia membeli mortgage backed securities. Itu adalah untuk membantu bank. Yang kedua adalah dengan pembelian treasuries. Itu adalah untuk perbelanjaan kerajaan. So ada dua yang dia buat. So market melihat kemungkinan untuk Fed pada mesyuarat 17 Jun depan, 17 Jun tarikh kita, Waalaikumsalam Aizat, 17 Jun depan, market menjangka bahawa ada kemungkinan untuk Fed akan limit pembelian dia ataupun announce untuk satu tarikh untuk dia mula mengurangkan pembelian treasuries. Itu yang market lihat sekarang lah. The thing is, kenapa Fed buat benda ni? Sebab dia cuba untuk recover balik apa dana yang hilang selepas kejatuhan semasa COVID-19. So whatever it is, ini market lihat apa yang dia buat selama ni itu akan berakhir, dan ini apa yang kita jangkakan dalam pasaran semasa. Movement sejak 03 tahun lepas, market menjangkakan there will be a correction daripada movement ini, daripada tahun lepas. Fikri, waalaikumsalam, Galih dan rakan-rakan lain. But at the moment kita berada dekat sini.
kita dekat sini. Ya, saya nampak kita berada dekat sini. Ya. Belum habis lagi. We are here. Itu yang saya nampak lah ya, berdasarkan structure market. Okey. Ini yang saya maksudkan, contohnya dekat kita ambil Dow. Kita ambil US 500 ya. Sejak daripada tahun lepas, we did see this move. Ini adalah March kejatuhan COVID-19. Kita dah ada some sort of wave 3 kat sini. Waalaikumsalam Kak Syah. Dan masih ke atas, belum masanya, tak ada, anda tak short, dia tak ada low. Kalau kita lihat kepada indikator, we are looking at this whole movement ini mempunyai divergence. This whole move kat atas sana mempunyai divergence. Saya buang ni. Okay, this whole move sekarang ni maksudnya momentum dia, velocity dia makin rendah. Kita berada dalam some sort of wave 3 hujung dekat sini. Waalaikumsalam Fifi. Okey, kalau anda lihat dekat sini, alah tak dapat. Dia kena ambil chart yang tak ada lukis. Kita dah nampak hilang, momentum tu makin rendah. Bukan hanya dekat US 500, we are looking at the same thing. Kita nampak benda yang sama dekat yang lain. US 30, benda yang sama. Momentum dia makin rendah. Apa yang boleh menyokong momentum dia adalah kenaikan ekonomi. Faham? Ya? Sekiranya Fed mengurangkan bantuan, sekiranya ekonomi orang macam kita lah, anda terkesan disebabkan oleh COVID-19. Kerajaan, Fed bagi bantuan, anda okey, anda masih okey, anda okey, dan bantuan tu lebih okey, makin okey. Lama-lama kalau anda kalau anda masih bekerja, bantuan tu slow, anda akan slow down sikit. Adakah bermaksud anda lebih teruk? Itu soalan dia. Cerita dia mengenai ekonomi. Sekiranya Fed stop ataupun mengurangkan bantuan, ekonomi tak naik, dan keadaan akan makin teruk. Faham tak? Ya. Jadi market Fed dijangka akan pada mula-mulanya, yes, kita kurang duit, kita akan kurang berbelanja, ekonomi slow down sikit. Ni yang kita jangka kat sini. There will be a reset selepas benda tu. There will be a reset. Sekiranya ekonomi dapat bertahan, then kita akan ada kenaikan balik. Faham tak? Ini yang kita sedang expect dekat kawasan sini. Ini yang sedang kita expect dekat kawasan sini. Sebabnya kalau kita lihat daripada sudut ekonomi US, ekonomi dunia, dia perform. Contohnya macam US, kalau kita lihat dekat Fed, dekat jangkaan untuk kuartal ketiga GDP now, untuk kuartal ketiga untuk US, ekonomi dia dijangka masih naik. Ekonomi dia dijangka naik. Biarpun lebih perlahan berbanding dengan kuartal sebelumnya. Kuartal sebelumnya kita ada perbelanjaan daripada Fed, kita ada bantuan daripada kerajaan. Itu menyebabkan kita ada bacaan yang amat tinggi pada kuartal yang sebelum ni. Jadi if kita ada bantuan yang diturunkan, then kita akan ada perbelanjaan. Of course dia reset, tapi keadaan tak teruk. Sebab kena faham, kalau anda lihat kepada GDP US, bacaan GDP pada sebelum-sebelum ni, biarpun dia turun berbanding dengan kuartal sebelumnya ni, kalau anda tengok kepada GDP ni, kepada quarterly dia, ini adalah angka yang lebih tinggi. Kebiasaannya anda nampak GDP sebelum COVID-19 adalah 2.7, 1.3. Ini nombor-nombor yang kita tengok. EU, kalau dia buat correction, kita trade NU. Tak ada masalah. Kita dah lock kan, ikut sistem je. Tak payah cut. Saya tak cut. Stop loss bawah daripada low. Itu je, Kalau dia naik,
naiklah. Kalau dia turun, kena BE, BE lah. Itu je. Macam tu trade. Saya tak tengok sebatang-sebatang. Dia turun. Kalau dia structure break, kita trade benda lain. Kalau dia ada kalau masih ada incomplete trade, macam tu je. Okey. Ini adalah untuk GDP ya. So biasanya anda nampak GDP sekitar 2, 3, itu 1.5, itu biasa. Selepas tu COVID-19, kita ada kejatuhan sehingga 31.4. Dan kita nampak recovery 33.4 and kehilangan dalam ekonomi 31.4 campur 5 ni 36.4%. Dia basically dah recover. Nampak? Whatever yang dah loss semasa ataupun penghasilan dalam ekonomi disebabkan oleh COVID-19, dia dah recover tau. Ini kuarter kedua, ini kuarter ketiga pada tahun lepas. Kuarter keempat kita hampir recover. Kuarter pertama tahun ni recover, tahun kuarter kedua lepas dah settle dah. Dah habis. Dia dah recover habis. Ini kenyataan dia. Itu kenyataan dia. Cuma kita ada sisa-sisa daripada COVID-19 punya lockdown in some areas, terutamanya dekat Asia. Tapi dekat negara-negara seperti US, Eropah, UK, ekonomi dia, kalau UK 21 Jun, kalau kat Eropah, Itali dah start buka dan lain-lain ekonomi dah mula buka sepenuhnya. Ini yang kita nampak kenyataan dia. Okey? Biarpun anda tengok dekat news jumlah kematian apa semua, tetapi secara realitinya nombor ataupun data ni menunjukkan aktiviti ekonomi, pertumbuhan ekonomi dah lebih baik daripada sebelumnya. Sebab itu saya tak nampak untuk Federal Reserve meneruskan apa yang dia buat selama ni, sebab itu akan menyebabkan inflation naik terlalu tinggi. Dia kena deal dengan inflation ni. Anda kena faham apa yang anda sedang tengok, terutamanya untuk data PCE. Ni kalau kita lihat kepada US data PCE, sekejap saya tengok ada ke tak kat sini. Core Consumer Core Price Index, PCE Price Index. Tak ada kat sini. Tak apa, kita tengok dekat ni lah. PCE data untuk US, kalau tak silap saya keluar pada minggu lepas. Ni. PCE data untuk US 0.7 yang anda tengok dekat sini, 0.7 ni, ini angka, maksudnya inflation lah consumer part untuk inflation, ini adalah tertinggi dalam sejarah. Tak pernah catat 0.7. Maksudnya macam ni, we are expecting Fed untuk buat something. Kalau yang ini data untuk April tau. Data yang PCE ni, data PCE ni, ini adalah untuk April. Okey, data ni. April pada waktu tu naik 0.7. Kita ada ekonomi yang makin banyak dibuka, bantuan berterusan daripada Fed, daripada kerajaan US. Anda jangka untuk Mei macam mana rupa benda ni? Ini inflation data yang dilihat oleh Fed. Untuk Mei, salah satu penyumbang kepada inflation apa dia? Apa penyumbang besar kepada inflation, Kasyah, Bat, Fifi? Selain daripada makanan dan pakaian, apa yang banyak menyumbang kepada inflation? Apa yang banyak menyumbang kepada inflation? Kalau ini bulan 4, bulan 5 macam mana? Apa yang banyak menyumbang? Kalau anda nak tahu macam mana nak baca fundamental, nak baca data ni bulan 5 apa yang banyak menyumbang kepada inflasi? Antaranya, selain daripada harga makanan, tempat tinggal, pakaian, apa? Perubatan, not really. Perubatan memang tinggi. Apa? Apa yang banyak? Mesin. Minyak. Minyak. Kita lihat harga minyak sepanjang bulan 5. Tengok harga minyak sepanjang bulan 5. Ni adalah apa yang kita lihat kepada harga minyak sepanjang bulan 5. Tengok.
Ni kita tengok bulan 5 lah, kita tengok monthly ya. Bulan 5 minyak naik sebanyak ini. Ini adalah harga minyak. Kita ambil candlestick lah. Ya. Harga minyak menaik, bukan turun. Ya. Kenaikan harga minyak mempengaruhi apa? Tenaga, transportation, production of goods, sebab semua dan akhirnya kepada cost of goods. Harga minyak industrial, semua ni dipengaruhi oleh minyak. Nampak? Kalau harga minyak jatuh, ya, kalau harga, anda tengok bajet anda sendiri. Masa ni kita kalau anda bekerja kat rumah taklah. Tapi kalau anda dah mula keluar, antara yang banyak anda bajet adalah kalau anda bekerja kat luar adalah kepada petrol. Kalau harga minyak mentah naik, anda rasa harga dekat pump station tu turun ke? Nampak benda-benda ni? Bulan 4 kita dah naik, bulan 5 dia naik lagi. Sama macam kita, the same thing. Sekejap, saya tukar ni balik. Faham? So, if Fed is not doing something, I will be surprised. Ya? Sekurang-kurangnya, saya tak nampak dia untuk naikkan kadar faedah. But, saya tak nampak dia buat apa-apa dulu bulan 6. Tapi, sekurang-kurangnya, dia akan bagi tahu bulan 9 ataupun seterusnya, kita akan buat something. Dia akan bagi warning dulu kepada market. Saya tak nampak dia kejutkan market. Sebab kalau dia kejutkan market, US dollar akan melonjak macam ni. Kalau dia kejutkan market dia dengan tapering ataupun mengurangkan ni, gold akan jatuh mencanak macam ni. Saham akan jatuh macam ni. JPY akan naik tapi lebih sideways. Ya, tapi US dollar akan mencanak. Kalau dia tiba-tiba umumkan, kita kurangkan pembelian bond kerajaan 60 bilion kepada 30 bilion, kita naikkan kadar faedah. Kalau dia buat benda tu, habis. Saya tak nampak dia buat benda tu. Yang saya nampak dia akan bagi warning, tapi itu akan menyokong sedikit US dollar, itu akan menyebabkan pasaran saham reset, dan kalau orang nampak ekonomi ready, dan dia akan naik balik. Faham? Macam anda, kita kerajaan duk bantu, kerja masih ada, kerajaan duk bantu juga. Okey, lepas tu kerajaan kurangkan bantuan, anda akan slow down sikit. Faham? Benda sama. Okey, itu background besar kita dalam 1-2 minggu ni ke arah Federal Reserve meeting. Jadi, disebabkan benda-benda ni, ini semua disokong juga dekat chart. Apa yang kita nampak momentum pergerakan yang lebih rendah. Kita jangkakan pergerakan yang lebih volatile dekat sini untuk indeks, untuk US dollar, untuk yen pair. Tapi apa pun ada set up, tetap trade. Itu saja. Tapi expect background itu yang kita lihat dalam pasaran untuk semasa. Faham? Boleh? Ni cerita sentimen dan fundamental sikit. Okey, jadi sekarang ni untuk US, kita tengok kepada S&P 500 dahulu. We might see deeper correction. Kalau deeper correction, ini adalah we might habiskan wave 5 dekat sini. Kita tengoklah apa bentuk pergerakannya. Tapi setakat ini masih lagi sideways. I expect this sideways move untuk berterusan. Tak ke mana. Tak ada peluang. Sini tak ada set up pada waktu ni. Ini tak ada apa-apa. No set up dekat situ. Tak ada set up technical yang kita tengah tengok. Untuk US 30 pun sama. As long as dia atas daripada ni, ini masih lagi structure yang sama. Masih lagi structure yang sama. Breakout trend line. Nampak tak dia breakout trend line? Kalau anda lukis trend line kan, ini breakout trend line kan. Kalau kita lihat kepada RSI dia pun dekat yang kecil. Di sini pun, kenapa dia balik ke situ? Kejap, saya save berkali-kali pun dia balik situ balik. Kejap, Okey, kalau kita lihat dekat RSI ni tak, RSI pun dekat sini, dekat sini.
Ini tak break lagi. Faham tak? Macam ingat tak macam mana kita nak tahu struktur mana break? Anda ambil dia punya rotated triangle daripada 4 sini. Anda tengok low dekat sini kan? Ini. Macam ni. Pelik kan rupa dia? Selagi dia tak break bawah tu, saya tak nampak dia break lah. Kalau nak break bawah tu, dah bawah kosong. Nampak? Setakat ini saya masih lihat dia ke atas. Faham? Setakat ini saya masih lihat dia ke atas. Itu adalah untuk yang ini. Kalau dia turun, ini adalah wave 4. Kalau dia break wave 2, kita jadikan dia macam ni. 1, 2. Faham? Kita jadikan dia 1, 2. Kalau dia break ke atas. Sampailah dia break, sampailah dia masuk kepada 2 ni. Kalau dia break bawah ni, ini 3. Kita akan extend sampailah dia break. Kalau dia break structure, then baru kita kata reversal. Mana-mana yang instrumen indeks yang break bawah, dan kita reversekan semua yang lain. Pada waktu ini tak ada. Kita masih extend ke atas. Okey, masa ni masih lukis macam ni. Dia break ke bawah, ini masih 4. Sebabnya ini adalah wave 5. Jadi kita boleh diagonal kat sini. Okey, tak ada apa-apa, tak ada setup. There is no setup. US 30, US 500, US 30 pun tak ada setup. Untuk US 100 pun tak ada setup. Nothing, tak ada apa-apa. Saya jagakan market sideways sementara tunggu cerita Fed ataupun lebih hala tuju yang jelas daripada Fed. DAX pun tak ada, ini tak ada. Nothing, ini tak ada momentum, tak ada apa. Kita sedang habiskan wave 5. Wave 5 of 3. So, jangka lebih diagonal move lah. Tak ada apa-apa. Nikkei kita masih ada position. Ini adalah mungkin adalah 1, 2, 3, 4 ataupun 4 kat sini. Whatever, 4 and 1 marginal high. Then dia buat yang besar. Dan dia buat yang besar. Kita ada position untuk JP225 ni. Saya tak buat apa. Faham tak? Sebab dia boleh extend tau. Kalau Fed keluar kenyataan, masa ni kita tak nampak keperluan untuk taper. Kalau dia tiba-tiba ke kata benda tu kan, nanti dalam meeting insya-Allah, dia ada sebut insya-Allah, saya tak tahulah. Okey, ini masih boleh buat macam ni. 5, 1, 2, 3, lepas tu 3, 4, 5. Faham tak? Ini masih ada kemungkinan untuk buat benda ni. So, either ini ataupun 5 habiskan. Mana satu yang anda, macam mana anda nak tahu? Galih, macam mana anda nak tahu? Anda nak tengok yang 5 ni break out. Kalau dia break out, then kalau dia break out dan dia punya breakout tu cukup syarat 123.6. 123.6 breakout dia sampai 123.6, ini mungkin wave 5. Faham? Kalau dia breakout 123.6, then kita akan tutup kita punya ini cuma untuk momentum. Kita akan tutup kita punya position kalau dia sampai 123.6. Faham? Kalau anda nampak sini yang breakout, then kita akan tutup 123.6 kat sini. Ini adalah untuk position JP225 ni. Position ni. Okey, ni tak. Saya lupa nak tukar ni. Faham? Breakout dengan 3 channel RSI. Sebab kat sini pun akan ada 3 channel RSI. Galih. Sini pun akan ada 3 channel RSI. Level dia. Kalau dia breakout, itu tetap satu motif. Ini motif. Ini motif. Saya nak tengok breakout sampai 123.6, then kita akan tutup position. The moment dia breakout sini, kita akan letak TP kita dekat 123.6. Faham? The moment dia breakout. Kalau dia tak breakout, maksudnya macam ni.
Kalau dia tak breakout, itu tak dapat jadi wave 5. 4, kita sedang jangka wave 5 kan. Kalau dia tak breakout, 1, 2, 3, 4, 5, itu mungkin 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, naik lagi. Dia kena extend untuk habiskan wave 5. Faham tak? Maksudnya 5 ni kat sini. Tak payah reverse repo, Afi. Nak masuk kat mana? Boleh cerita reverse repo, tapi anda nak enter apa? Basic dia macam ni, bank sama bank pinjam. Simple. Okay? Jadi kalau dia break out, kalau ini break out, jadi letakkan alert. Kalau dia break out, kita letak TP 123.6. Okay? Kalau dia tak break out, then kita biarkan lagi. Sebab dia kena ada 5 wave. Kalau dia nak jadi wave 5, dia kena break out. Faham tak? Kalau dia tak break out, dia reverse. Ini 1, 2, ini wave 1. Ini wave 2. Lepas tu naik. Kalau dia naik. Kan? Apa pun kita dah tak ada risk kat situ. Tak ada risk kat situ. Itu dia. Ini adalah untuk JP225. Itu position yang kita ada. UK 100 saya terpaksa lukis yang tak cantik macam ni. Kalau dia terus jatuh, ini mungkin wave 3, ini wave 4 dan ini wave 5. Tahu tak kenapa ini salah? Kenapa ini tak dapat jadi wave 5? Tahu tak kenapa? Tahu tak kenapa ini salah? Lukisan ini salah. Saya nak tengok pemahaman anda. Tahu tak kenapa lukisan ini salah? Nak tengok kenapa lukisan ini salah? Ramai saya tengok lukis macam ni. Kenapa lukisan ini salah? Tak dapat lukis macam ni. Sebab kalau kita sedang expect wave 3, wave 3 kena motif. Bila motif, wave 4 tak boleh bawah wave 1. Dia tak dapat. Wave 3 mesti motif. Itu syarat asas kalau wave 3 tak boleh. Okey. Benda ni yang banyak sangat orang langgar. Tak dapat. Jadi kita kena lukis macam ni dan 1, 2 kita kena kat sini. Kita tak dapat extendkan 1, 2 macam ni. Tak dapat. Faham? Benda tu yang first bila anda tengok 4 masuk 1, anda kena tengok itu wave 3. Kalau itu wave 1, okey. Dia menghabiskan wave 1 ataupun wave 5, okey. Kalau dia menghabiskan wave 3, lukisan tu salah. Okey? Itu adalah untuk UK 100. ESP 35 tak ada apa-apa. We are still progressing macam ni. Tak ada apa-apa. Untuk indices, saya tak nampak any good opportunity pada waktu sekarang. Tak ada. As market awaits untuk apa-apa news lain, kalau ada news lain selain daripada cerita Fed mengenai tapering Fed, mungkin dalam tempoh 2 minggu dia akan umumkan, dia tak terus taper, dia akan umumkan langkah dia. Wassalam Jo. Oh, lama tak nampak. Okey, itu adalah untuk indices. Ada soalan untuk indeks? Faham kenapa kita sedang apa yang kita lihat untuk JP225 Faham apa yang kita tengah tengok untuk JP225 Kalau dia break out, the moment dia break out, anda letak TP 123.6. Faham?
Okey. Itu adalah untuk JP225. Jadi letakkan alert kat sini. Okey, yen pair. Yen pair hala 7 untuk USD JPY, sini nampak macam 5 wave, tak confirm selagi ini tak break, tapi it looks more and more macam itu. 1, 2, 3, 4 and 5 untuk habiskan this bigger equal leg. Okey, untuk habiskan bigger equal leg dekat sini. Okey, dua dia tak break ya. So ini adalah 5 wave ke atas. Okey. Jadi kita jangkakan kat sini akan menghabiskan 5 wave ke atas. Okey, sini akan ada 1, 2, 3, 4, 5 and di situ akan decide. Sebabnya kalau dia breakout ke atas, kalau USD JPY ni breakout ke atas, ada tengok tarikh ni 31 Mac. Tengok tarikh ni Ustaz, Waalaikumsalam. Ini adalah 31 bulan 3. Tengok sekiranya level ini break, mana Jo lama hilang Jo. Okey, sekiranya sini break, apa maksud dia? Ada tengok dollar index. Interesting ni, high dekat sini. Kejap. Oh, time frame lain, patutlah. Saya pun heran apa dia lain. Okey. Ini. High dekat sini. Faham? Kalau level yang tadi tu break, kalau USD JPY break 31 March punya high dan dollar index 31 March, ini akan tested. Maksudnya kat sini it will do bigger retracement. Faham? It will do bigger retracement. 3, 4, 5, 1, 2, 3 then bigger retracement untuk test out this high. Dia akan dia tak break ini, tapi dia akan break this one. Maksudnya ini satu kita. Kalau dia buat benda tu. Faham? Kalau dia buat benda tu baguslah. Ini tak low. Anda cari apa yang ada low untuk dollar pair, anda tap dekat sini untuk short. Kalau dia trend macam ni terus, kita dapat nak masuk. Itu je. Faham? Setakat ini tak, USD JPY tak break, belum break. Kita ada sequence dekat sini. So kita masih mempunyai pendapat bahawa dia ke bawah. Itu je. Nampak tarikh-tarikh dia interesting kan? Tarikh dia sama. Dia akan test kepada, bila anda nak tahu bila structure tu, anda tengokkan kepada time, kepada masa. Ni ada 31 Mac. Jadi USD JPY kalau dia break atas ini dan itu adalah kekuatan US dollar untuk dalam corrective structure. Setakat ini saya tak nampak. Kita jangkakan ini akan buat satu lagi high dalam 5 wave kat sini dan kita tengok kat sini. Pada waktu ini mana-mana structure yang naik ni tak ada 1618, tak ada. Tak ada 1618 structure ini, tak ada. Okey, jadi dia masih dalam corrective structure. Ini sebenarnya adalah satu channel. Ini adalah satu channel. Okay, this one. Okay, one more. Satu lagi ke atas. One more ke atas. Okay, itu adalah untuk USD JPY. Tak ada long, tak ada short. USD JPY saya tak trade dia. Euro JPY kalau dia ke bawah ni kita ada incomplete sequence. Anda boleh trade Euro JPY daripada sini untuk long Euro JPY.
kalau dia buat ke bawah, dia boleh habis dekat sini sahaja. Tapi kalau dia buat ke bawah, anda boleh cari peluang untuk Euro JPY. Saya tak dapat letakkan level dia lagi selagi dia tak break A. Tapi setakat ini cara tarik Fibo dia. Kalau dia turun ke bawah, ini tempat dia. Tak adalah jauh macam ni. Itu adalah untuk Euro JPY. Faham? Okey, ini adalah untuk Euro JPY. Jadi sini kita akan ada diagonal. Maksudnya sini akan ada bentuk macam ni. Sini akan bentuk macam ni. Okey, ataupun bentuk macam ni lah. Bentuk macam ni. Kalau kita ambil ni, ni bentuk macam ni. Ni kat ujung ni. Okey. Ini adalah untuk Euro JPY. So tengoklah apa dia jalan, apa yang dia buat. Kalau dia buat break A, anda tarik Fibo, anda boleh cari peluang untuk Euro JPY. Kita ada incomplete sequence. Sini nampak 5 wave. GBP JPY kita ada position. Ini anda dah BE ya. Saya alihkan dia kat bawah sini sahaja. Kat bawah ini. Ini adalah untuk GBP JPY. Keluar separuh dan setakat ini stop loss 154.80. Okey, itu adalah untuk GBP JPY. Partial taken, risk free. Kalau dia kena stop loss tu rugi $2, $3. Kalau dia pergi banyak. Kalau dia kena stop loss, kena $2-3. Why not kan? Ini adalah untuk GJ. Satu yang anda boleh buat sekarang ni, Pian, macam mana anda nak uruskan kalau anda jangka ini wave 4? Galih, saya nak tengok. Hari ni topik kita pengurusan, tapi kita akan tengok balik topik semalam. Macam mana anda nak urus trade ini? Kalau anda jangka ini adalah 1, 2 dan ini dah break. 1, 2, 3, 4, 5 break. Macam kat mana anda boleh letak stop loss sekarang ni? Saya nak tengok pemahaman. Kat mana anda boleh letak stop loss GJ sekarang ni? Saya tak ada laptop tak sampai lagi. Tunggu orang nak hantar. Bilanya entah. Okey, kena pakai phone. Dah lah mata tak nampak. Okey, kat mana anda boleh letak stop loss sekarang ni? Mata tak nampak ni. Macam mana nak tengok ni? Okey. Yes. Bawah 2 ni. Bawah 2 ni. XM berapa level? Tolong check. Saya tak nampak. Berapa level dia? Berapa level yang ni? Candle ni. Sebab tu saya tak dapat nak trade dekat phone. Saya tak nampak. Tengok ni. Saya tak nampak. Kena adjust mata. Tunggu sampai umur saya. Yang tak faham, yang dah faham. Wan. Berapa level dia, Wan? 155. Saya nampak 155. Yang belakang tu tak nampak dekat chart. Saya tak nampak dekat phone. Baru nak buatkan chart. Allah. Ni berapa level ni? Dekat sini tak sama dengan SM. Baru nak buka chart. Berapa lah level dia? Tengok chart pun tak nampak. Saya kena tengok dekat sini. 15510. Okey. Dia saya nampak kosong je belakang dia. 15510. Okey. Jadi letakkan stop loss ini alih kepada 15510. Faham? 1.10. Thank you. Faktor U. Faktor bukan faktor usia. Faktor U. Susah teruk betul. Mata tak nampak. Okey, jadi stop loss kita kat bawah ni ya.
kat bawah ni. Ini adalah some sort of 1, 2, 3 akan naik lagi 3, 4, 5. Lepas tu kita ada wave 4 then wave 5. Faham? Biarlah TP biarlah. TP kita dah ada daripada asal tu kan. Okey, itu adalah untuk GJ. Faham cara mengurus dia? Bila anda nampak 1, 2 dan 1 tu dah break out ke atas, anda alihkan stop loss kat sini. Yang pertama adalah 50% yang C. Ini dah ada. Ini kat bawah ni. Kecil kan? Anda ambil partial dulu kali. Next adalah bila 2 tu establish dan dia break out 1, anda alihkan bawah 2. Faham cara urus? Boleh? Okey. Katalah anda punya TP tak sampai lagi. Katalah TP kita atas ni. Sini TP. Sini TP kita. Kan? Dia dah buat 1, 2, 3, 4, 5 macam ni. Dia dah buat 1, 2, 3, 4, 5 ni. Lepas tu dia turun. 1, 2, 3. Dia turun 1, 2, 3. Ni nak buat apa pun tak tahu. Mungkin dia jatuh besar sebagai 1, 2 ataupun 5, 3 habis ke atas dan buat yang besar 4. Kan? 4 je ni. 4 yang besar. Okey, kalau dia buat macam ni, lepas tu dia naik sikit macam ni. Apa yang anda buat? Alihkan stop loss anda kat sini tau. Bawah 4. Boleh? Bawah 4. Okey. Alihkan stop loss anda bawah 4. Okey. Okey. Ini adalah untuk GJ. Nampak cara mengurus dia? Letakkan alert je. Letak alert je. Kalau satu ni break, letak alert. Tak payah tengok chart satu hari. Pindah bawah ni low high. Okey. Itu GJ. AUD JPY tak ada. Ini bukan higher high. Semalam siapa tanya, Afrina tanya NZD JPY. NZD JPY letak anda punya entry. Saya tak trade dia sebab saya trade US dollar. Okey. Jadi kalau anda tak sempat trade GJ, sini kita ada setup. Ini adalah A, B dan C. A, B dan C. Okey. Jadi NJ ada setup NZD JPY. Try tengok level dia pian. Alang-alang dah buka chart tu. Berapa level untuk NZD JPY? Sebab yang level ni tak sama dengan XM. Saya tak trade dia. Saya letakkan dalam ni sama dengan ni. So kita trade MU. Berapa level dia ni? TP dia 2 kepada 21 ni. Berapa apa level-level dia? Berapa level NZD JPY? 78. Kalau ikut dekat trading view ni tak sama, dia tak sama dengan XM. Somebody tolong tengok berapa tahu kan? Saya nak anda buat. Dah jadi 789. Kalau ikut dekat ni 7898. Kita tengok kat sini lah. 7901. Okey. 79.01 untuk stop loss. Dia tak sama, nampak tak? Setiap broker tu dia punya spread tak sama. Kadang-kadang dia punya ni tak sama. Stop loss 10 pip bawah ni 10 pip bawah 1618, 10 pip.
017851 kan. 7851 jadi ini 41. Kalau kita ikut kepada 10 pip kat situ lah. TP adalah daripada sini 1, 2. Okey, jadi sini pun adalah 81 lebih kurang 8130 kan. 81 7844. Okey. 8130 SL 7844. TP jadi kalau anda tak sempat masuk GJ, siapa yang trade NU, anda tak trade NJ. Anda tak trade NJ, dia benda sama. Jadi kalau ada trade NJ, anda trade NJ. Saya tak suka NJ, tahu tak kenapa? Lepas ni saya terangkan. Kalau dia pergi okey. Tengok stop loss dia lebih kurang dalam 57 pip. Okey, 57 pip. Lepas ni saya terangkan kenapa. Tapi kita letak dulu setup dia lah. TP 8130. Okey. Tahu kenapa saya tak suka nak enter yang ni? Ini risk reward 4. Tapi setup dia ada. Jadi kita masukkan. Sekejap saya letak kat mana saya nak letak ni. Saya letak kat sini saya tak trade dia sebab kita ada NJ. Macam mana saya nak buang betul ni? Okey, 06 03 20 21 Yen pairs NZD JPY long 79.01 78.44 81.30 4.02. Okey, incomplete sequence SNZD US dollar. Okey, ini dalam ni ini dalam ni. Bukan. EU saya ubah BE awal sangat. Sekarang ni dah ikut satu benda yang sama bila nak ubah pian. Nampak cara dia? Okey. Tahu tak kenapa saya tak gemar untuk nak masuk NZD JPY ni? Kalau anda rajin, tengok besok pagi. Kalau ini anda masukkan, price pergi dekat sini, ngam dah masuk, dia lekat kat sini. Dia lekat kat sini, belum. Anda tengok pada pukul 5 pagi esok, 5 AM. Anda tengok 5 pagi, dia punya spread akan kangkang. Kalau dia kangkang kat sini, okey. Kalau dia kangkang bawah ni, innalillahi wa ilaihi raji'un. Faham? Lepas tu, spread dia tutup kali. Lepas tu dia pergi. Kita pun kena bye-bye. Hilang. Tiba-tiba loss. Tiba-tiba loss. Kita tengok candle tak ada pun. Tengok candle tak ada. Tengok kat candle tak ada. Spread dia je. Pukul 5 pagi. Masa swap tu masa change over, roll over market pagi tap tup dia pergi, lepas tu hilang. Dalam candle tak ada apa-apa, position hilang. Itu ramai orang kena. Itu ramai orang kena. Jadi saya tak berapa suka NJ ni. Faham? Kalau saya kalau stop loss jenis bawah 100, saya takkan trade yang spread yang macam NJ, AJ kan. Kalau bawah daripada 100 pip, dia boleh hilang tiba-tiba. Dia spread kangkang awal pagi tu, pukul 5. Jadi jaga-jaga, faham kali? Tak percaya anda tengok pukul 5 pagi. Anda tengok spread dia. 30 pip kan. 30 pip. Kalau spread, kalau tengah float 10 pip kan, 30 pip dia bilang lepas tu dia pergi. Anda kena bye-bye. Dapat bye-bye lah lepas dia pergi. Anda tengok candle tak apa. Siapa yang scam? Orang akan kata, oh, XM. XM scam. Memang itu sifat dia. Nak buat macam mana? Anda pakai kat mana pun dia macam tu. Faham? Mana Azrina? Faham Azrina? Satu saya tak berapa gemar dia.
Itu saja. Kalau yang dekat hourly ni saya tak gemar. Tapi kalau dia adalah dekat daily chart H4, itu saya minat. Tak ada, bukan NJ, EJ saja. Ada pergi tengok apa-apa yang berkaitan dengan yang lower ni ya, Chef, New Zealand dollar Chef tu tak banyak volume. Apa-apa pair dia. Tak percaya pagi awal pagi esok pergi tengok. Ada tengoklah kat mana-mana broker pun. Dah pukul 6 kita baru sampai sini. Kita cover CAT JPY kejap Astaghfirullahalazim. Memanglah masa nak manage structure senang sikit UDJPY. Ada tengok GBP pair kali GBP pair, New Zealand dollar pair, AUD pair pada awal pagi. Try tengok, tak percaya. Dulu GBP AUD yang famous dengan benda ni kadang-kadang sampai tengok 80 pip kalau pagi Isnin. Demam tengok. Liquidity bukan kecil, tak ada. Solomon Island dia buka waktu tu. Solomon Island. Kat mana Solomon Island? Pergi Google. Okey, CAT JPY pun ada set up. Sama juga CAT JPY ni saya tak berapa gemar sebab kan? Faham? Kalau ini set up ni berlaku pada pukul 2 petang, pukul 3 petang, saya masuk. Kalau dia berlaku pada New York, dia masuk kena kan. Lepas tu dia mati kat situ. Besok pagi kena kangkang, lepas tu dia naik. kena bye-bye. Faham? Tapi sekarang saya ceritakan ni adalah benda-benda dia. Jadi suatu ada nampak kalau saya trade CAT JPY, saya trade NZD pair, saya akan cari yang besar sikit stop loss dia 200-300 pip. Baru saya nak masuk dia. GBP Pizza. Itu tak payah tunggu awal pagi. Tengok sekarang pun boleh. Dah lah pukul 4 baru cat dia jalan. Pukul 3 baru cat dia jalan. Faham? Ya, yang tak pernah trade pair macam ni jangan. Dia tunggu cat apa ni, tutup broker kan. Petang baru dia buka. Yang exotic ni dia buka pada petang Faham? Satu saya tak berapa gemar. Kalau dia intraday macam ni kira intraday Kalau dia color merah ni saya tak gemar. Kalau dia yang color merah minor ni, then saya trade dia. Okey, kita bagi iklan, kita balik kepada iklan dulu, lepas ni kita balik Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.